Hai, Assalamualaikum. Kami daripada Kumpulan 5 dan kami akan membentangkan tentang tajuk peranan individu, keluarga, masyarakat dan negara dalam memperkukuhkan agama Islam. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya ialah Farah Nordiana binti Muhammad Salim Mazuki dan saya akan membentangkan tentang pendahuluan. Apakah maksud Islam? Maksud Islam itu berasal daripada perkataan Arab iaitu salimah yang membawa maksud kedamaian atau sejahtera. Dan ia dijadikan sebagai kata terbitan iaitu aslama yang membawa maksud menyerah diri, tunduk dan patuh kepada sesuatu. Apakah pula maksud insan? Menurut Kamus Dewan Bahasa, insan membawa maksud manusia. Dan manakala secara etimologisnya, insan membawa maksud harmonis, lemah lembut serta berperi kemanusiaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Sad ayat yang ke-26 iaitu, Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, merujuk kepada ayat ini, perkataan khalifah itu sendiri merupakan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Dan kita telah diberikan amanah untuk menjalankan fungsi sebagai khalifah tersebut dengan baik. Okay, antara amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ialah menjaga alam, mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Okey, namun begitu, terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh umat Islam. Tamsilnya, pengabaian dalam ibadah, pergaulan bebas, pengikutan dalam ideologi-ideologi barat dan sebagainya. Jadi, bagaimanakah kita ingin mengatasi masalah ini? Siapakah yang bertanggungjawab untuk memainkan peranan dalam memperkukuhkan agama Islam dalam kalangan masyarakat? Masalah ini akan dikupas oleh pembentang-pembentang yang seterusnya. Terima kasih Farah. Seterusnya, saya Farisa Hani akan teruskan pembentangan mengenai punca agama Islam semakin pudar dalam kalangan masyarakat. Punca yang pertama adalah kurangnya pendidikan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti yang kita sedia maklum bahawa Al-Quran sifatnya adalah lengkap, bukan sahaja mengandungi ilmu agama, malah ia turut mengandungi ilmu fizik, ilmu sains, ilmu teknologi dan sebagainya. Selain itu, sunnah juga pernah dijadikan panduan kerana ia merangkumi segala aspek kehidupan seperti jasmani, emosi, rohani dan intelek. Namun, kurangnya pendidikan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, ia akan membuka ruang pengaruh barat untuk terus menguasai Islam. Perkara ini jika berlaku secara berterusan akan menjadikan masyarakat Islam itu sendiri semakin mundur dan menjadi lemah. Punca yang kedua ialah terpengaruh dengan ajaran barat. Hal ini dikatakan sedemikian kerana terdapat banyak ideologi-ideologi barat yang telah diperkenalkan. Sebagai contoh, baru-baru ini dunia dikhabarkan dengan penindasan terhadap negara Palestin dengan cara yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Namun, pengaruh barat telah menggunakan platform media sosial sebagai salah satu platform untuk memboikot individu yang menyokong tindakan negara Palestin. Seterusnya, agama Islam juga sering dikaitkan dengan aktiviti keganasan, perebutan kuasa, pembunuhan kejam, sehingga kan agama Islam sendiri digelar sebagai Islamfobia. Islamfobia ialah istilah yang digunakan bagi merujuk kepada diskriminasi atau persepsi terhadap agama Islam. Keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat juga menjadi salah satu punca agama Islam semakin pudar dalam kalangan masyarakat. Akhlak ialah budi pekerti atau tingkah laku yang menjadi cerminan kepada peribadi seseorang. Akibat jika seseorang itu tidak mempunyai akhlak yang baik dalam kehidupan, ia akan membawa kepada pergaduhan dan perpecahan antara satu sama lain. Sebagai contoh, pergaduhan sesama jiran dan pergaduhan antara sesebuah kaum dengan kaum yang lain akan terus berlaku jika kurangnya sifat sabar dalam diri dan hormat menghormati antara satu sama lain.
Akhir sekali, vandalisme akan terus berlaku jika masyarakat kurang mengamalkan adab yang baik dalam kehidupan. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Muhammad Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Abdul Samad dan saya akan membentangkan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi untuk mempelajari agama Islam. Pada masa kini, terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh masyarakat kini untuk mempelajari agama Islam dan saya akan menerangkan tentang 3 cabaran yang dihadapi oleh masyarakat zaman kini untuk mempelajari agama Islam. Yang pertama adalah Islamofobia. Apa itu Islamofobia? Islamofobia adalah penyebaran media barat dengan tujuan untuk merosakkan nama dan agama Islam. Ini adalah untuk menakutkan orang ramai untuk mengenali Islam dengan lebih mendalam. Seperti yang kita tahu, Islamofobia adalah satu gelaran yang diberi kepada mereka yang takut dan benci akan agama Islam di atas sebab-sebab yang tertentu. Ayat Islamofobia ini dicipta oleh orang barat sendiri yang menuntut bahawa terdapat ramai dari kalangan masyarakat mereka yang menakuti Islam di atas tuntutan bahawa Islam itu adalah agama teroris yang hanya membawa kemudaratan di muka bumi ini. Ini merupakan satu tuntutan yang tidak berasas kerana Islam telah dipotretkan oleh media mereka sendiri sebagai satu agama teroris dan hanya ingin mencipta satu keadaan yang huru-hara justru memporak-perandakan status agama Islam yang suci. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam Al-Quran di surah Maidah ayat ke-32 yang bermaksud, barang sesiapa yang membunuh seseorang manusia bukan kerana orang itu membunuh orang lain atau bukan kerana membuat kerosakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Firman Allah ini menunjukkan bahawa Islam melarang sama sekali untuk membunuh orang yang tidak bersalah dan ditegaskan hukumannya, iaitu jika seseorang membunuh seseorang manusia di muka bumi ini, maka ianya seperti dia telah membunuh keseluruhan manusia. Jadi Islamofobia ini direka khas oleh orang negara barat untuk menakutkan kelompok masyarakat untuk mengetahui tentang Islam dengan lebih lanjut. Yang kedua adalah kurang penekanan agama. Subjek pendidikan Islam hanyalah sekadar subjek sajatif dan pengajaran agama Islam juga dianggap seperti ketinggalan zaman. Pada zaman kini, silibus yang ditekankan di dalam sekolah atau institusi pendidikan yang lain hanyalah merujuk ke dalam bidang pekerjaan seperti contoh matematik, sains, perkomputeran, perniagaan dan lain-lain. Subjek pendidikan Islam atau berkaitan dengan pembelajaran tentang Islam tidak diletakkan sebagai satu subjek yang asas yang perlu dipelajari oleh semua orang. Dan ini hanya terhad kepada orang Islam saja. Pendidikan Islam juga perlu dibuka kepada pelajar yang bukan Islam yang ingin mempelajari tentangnya. Ini akan dengan tidak langsung membuat ramai orang ingin mempelajari tentang hukum hakam Islam dan peristiwa sejarah di sebalik agama Islam. Dan yang ketiga adalah pengaruh budaya barat. Budaya sosial sudah menjadi kebiasaan di negara kita. Aplikasi dan media kini melalaikan ramai remaja muda zaman sekarang. Jadi mereka akan memberontak untuk mempelajari Islam jika telah terbiasa dengan budaya-budaya barat yang telah diterima daripada media-media sosial. Kini, remaja sering terikut dengan budaya-budaya yang tidak sihat seperti merokok, melepak sehingga meninggalkan solat dan sebagainya. Ini adalah berpunca dari budaya-budaya barat yang tidak menghalang perkara ini dari berlaku kerana ianya tidak melanggar adat dan budaya mereka. Ini merupakan salah satu realiti yang terpaksa kita hadapi pada zaman kini kerana pengaruh yang dibawa dari barat telah masuk ke minda dan akal remaja dan kanak-kanak zaman kini. Jadi jika mereka telah terdedah dan terbiasa dengan budaya sebegini, adalah sukar untuk mereka untuk mempelajari agama Islam kerana Islam tidak bersependapat dan melarang sama sekali dengan apa yang mereka telah biasa lakukan. Ini akan menyebabkan pemberontakan jika mereka terpaksa mempelajari agama Islam kerana dalam pandangan Islam
perkara yang mereka lakukan adalah salah sama sekali. Dan saya akan pas kepada Nazri untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazri dan saya pembentang seterusnya akan membentangkan tentang cara-cara untuk memperkukuhkan agama Islam pada masa kini. Di sini terdapat banyak cara-cara untuk memperkukuhkan agama Islam dan saya ingin menekankan 4 cara-cara untuk memperkukuhkan. Yang pertama adalah melalui pendidikan awal kanak-kanak. Yang kedua adalah pendidikan dan akhlak dalam Islam. Yang ketiga, memelihara akidah. Dan yang keempat, menerapkan nilai-nilai Islam di dalam pentadbiran. Untuk yang pertama, menerusi pendidikan awal kanak-kanak. Seperti yang kita tahu, pada masa kini kanak-kanak yang kecil misalnya di bawah umur 12 tahun semakin diasak dengan realiti masyarakat Islam yang tidak menentu identitinya. Mereka juga terdedah dengan persekitaran yang semakin teruk dan sekaligus meruntuhkan akhlak mereka. Saya boleh ambil contoh pengaruh media elektronik pada masa kini terhadap kanak-kanak. Ini kerana selain ibu bapa yang membentuk mereka, ini juga dilihatkan nilai-nilai Islam perlu ada di dalam pendidikan awal kanak-kanak untuk membentuk sosial dan sosial mereka. Pendidikan awal kanak-kanak juga dilihat sangat penting pada masa kini. Ini kerana ramai yang berpandangan untuk membentuk jati diri kanak-kanak ini adalah mudah. Jati diri juga adalah sesuatu yang memiliki sifat dan ciri-ciri tersendiri yang dapat membentuk identiti sesebuah bangsa dari segi aspek budaya, agama yang dapat membentuk kepribadian seseorang. Dengan pendidikan awal kanak-kanak juga, ia dapat melahirkan seseorang insan yang beradab apabila mereka sudah meningkat dewasa nanti. Kerana dalam pendidikan awal kanak-kanak mereka telah diajar dan diterapkan dengan nilai-nilai Islam yang menjadikan mereka insan yang berguna pada masa hadapan. Untuk yang kedua adalah pendidikan dan akhlak dalam Islam. Di sini, pendidikan adalah sesuatu proses untuk memelihara dan membangunkan manusia dari segi aspek jasmani, rohani, akal, kelakuan, agama dan sosial yang difokuskan terhadap usaha untuk mencapai kesempurnaan. Menurut Ibn Khaldun, beliau berpendapat bahawa pendidikan dan pengajaran adalah aktiviti yang merangkumi ilmu dan akhlak. Manakala menurut Ali Abdul Walid, beliau berpendapat pendidikan bukan sahaja dari aktiviti yang tertumpu kepada memperoleh pengetahuan iaitu aspek kognitif semata-mata, tetapi juga aktiviti pembentukan dan pembinaan akhlak dari segi aspek efektif dan psikomotor. Dalam agama Islam, matlamat yang ingin dicapai dalam pendidikan ialah untuk membentuk dan membina manusia yang baik, dalam erti kata memiliki akhlak dan sifat terpuji yang dapat membangunkan modal insan seseorang yang seimbang serta membangunkan jati diri yang berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketiga ialah memelihara akidah. Dengan memelihara akidah, ia juga menjadi salah satu cara untuk memperkukuhkan agama Islam pada masa kini. Kerana seperti yang kita tahu, akidah merupakan benteng seseorang mukmin agar tidak dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh luar yang boleh menjatuhkan takwid seseorang. Hal ini, dengan memelihara akidah juga ia dapat memberikan kebahagiaan hidup. Ini bermaksud dengan memelihara akidah, ia dapat memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan hal ini dengan akidah juga ia dapat membantu untuk membentuk kepribadian yang kukuh terhadap seseorang. Dan yang keempat adalah menerapkan nilai-nilai Islam di dalam pentadbiran. Bagi menjadikan sesuatu pentadbiran kerajaan dengan nilai-nilai Islam yang boleh diterapkan, yang diutamakan oleh semua rakyat Malaysia, tidak kira yang beragama Islam ataupun bukan beragama Islam. Sebagai contoh, seperti Perdana Menteri, nilai-nilai Islam yang perlu ada adalah seperti amanah dalam melakukan pekerjaan, bertanggungjawab, berdisiplin, berpandangan jauh, bersyukur dan sebagainya. Assalamualaikum, saya Nurul Erdi Nazira binti Ishak akan menerangkan peranan individu, keluarga, masyarakat dan negara dalam memperkukuhkan agama Islam. Pada masa kini, agama Islam sering menjadi bualan masyarakat. Hal ini kerana terdapat pelbagai kejadian yang menyebabkan agama Islam dipandang rendah oleh masyarakat lain. Oleh itu, terdapat beberapa pihak yang boleh mengembalikan nama agama Islam seperti individu, keluarga, masyarakat dan negara. Oleh itu, kami akan nyatakan beberapa peranan yang boleh diambil oleh mereka.
Yang pertama, individu. Individu merupakan khalifah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi untuk menyebarkan agama Islam. Antara peranan yang mereka boleh lakukan adalah yang pertama, melaksanakan segala perintah yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Ia akan memberi manfaat kepada mereka di dunia serta di akhirat kelak. Yang kedua, berakhlak mulia. Setiap individu perlulah berakhlak mulia agar agama Islam dipandang tinggi oleh agama serta masyarakat yang lain. Yang ketiga, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti individu tidak boleh menyamakan atau membandingkan kekuasaan Allah dengan mana-mana pihak seperti bomoh, pawang, pengamal perubatan dan lain-lain lagi. Yang kedua, keluarga. Ibu bapa merupakan peranan yang penting dalam membentuk serta mendidik anak-anak mereka. Antara peranan yang mereka boleh lakukan adalah yang pertama, memberikan didikan agama yang secukupnya kepada anak-anak mereka agar menjadi insan yang soleh dan soleha. Ibu bapa menjadi contoh yang utama kepada anak-anak dalam hal akhlak dan juga penghayatan nilai Islam. Yang kedua, ibu bapa perlu mengajak anak-anak mereka untuk mendirikan solat berjemaah bersama-sama. Ia dapat membentuk kestabilan hidup dalam kekeluargaan. Dan yang ketiga, sikap bertolak ansur. Ini juga perlu dilakukan oleh kedua ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Ini dapat memberikan anak-anak mereka peluang untuk berbicara mengenai perkara yang mereka rasakan ia benar tetapi tidak bagi ibu bapa. Ia dapat meningkatkan lagi sikap hormat anak-anak terhadap ibu bapa. Yang ketiga, masyarakat. Peranan masyarakat juga membantu dalam memperkukuhkan ajaran agama Islam. Ini disebabkan masyarakat membawa impak yang besar kepada sesuatu perkara. Antara peranan yang boleh mereka lakukan adalah yang pertama, mengajukan kempen atau ceramah berkaitan ajaran agama Islam. Ini merupakan cara yang paling baik untuk menyebarkan agama Islam kepada semua lapisan masyarakat. Ia juga secara tidak langsung dapat menarik minat masyarakat dalam mendekati Islam dan memahami ajaran Islam yang indah ini. Seterusnya, masyarakat perlulah bersatu padu dalam menegakkan ajaran agama Islam. Sebagai contoh, jika agama Islam dihina atau dicaci oleh masyarakat lain, masyarakat Islam perlulah bekerjasama menentang anasir-anasir jahat yang ingin merosakkan nama baik agama Islam. Keempat, negara. Negara menentukan masa depan rakyatnya. Oleh itu, terdapat beberapa peranan yang boleh dimainkan oleh negara. Yang pertama adalah melaksanakan undang-undang yang bersyariatkan agama Islam serta berpandukan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ia secara tidak langsung dapat mengekalkan kedudukan agama Islam di mata dunia dan masyarakat di negara-negara lain. Seterusnya, negara perlulah menumbuhkan jawatan kuasa kepimpinan yang adil dan bertanggungjawab dalam memimpin negara serta mengikut landasan agama Islam yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mampu mengukuhkan agama Islam tanpa sebarang masalah. Ia dapat memelihara kesucian agama Islam di mata dunia serta agama Islam dapat disebarkan dengan mudah dan lancar. Kesimpulannya, melalui kajian yang telah kami lakukan ini, terdapat banyak cabaran yang menyebabkan agama Islam itu pudar dalam masyarakat. Dan terdapat juga banyak cabaran yang masyarakat perlu hadapi sebagai seorang Muslim. Namun begitu, terdapat juga banyak langkah yang boleh dilakukan oleh kita semua dalam mengatasi masalah ini. Dan kita semua hendaklah memainkan peranan masing-masing supaya dapat memperkukuhkan agama Islam. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.